Seperti yang anda amati tadi, penjana dan juga skim-skim berkaitan akan membantu pemilikan rumah baru. Ini untuk merancangkan semula sektor hartanah dan kita bawakan ke studio perbincangan isu. Ya, betul. Jadi hari ini kami bawakan seorang tetamu yang amat istimewa sebenarnya untuk kita kupas sikit sebanyak berkenaan topik dalam sektor hartanah dan juga perumahan ini. Selamat datang diucapkan kepada YB Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib selaku Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Khabar sihat ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami. Syuhada, terima kasih mengundang saya ke studio. Okey, baik. Datuk Seri, kita nak kongsikan terlebih dahulu. Mungkin ada sebenarnya penonton Saat Pagi Malaysia hari ini yang kurang cakna sedikit dengan apakah kelebihan yang mereka dapat di bawah sektor hartanah ini selepas penjana diumumkan pada 5 Jun lalu oleh Yang Amat Perdana Menteri. Jadi mungkin sedikit sinopsis dan juga ringkasan daripada Datuk Seri. Yang pertama, saya nak mengambil kesempatan ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri daripada Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, daripada Menteri dan anak buah saya di Kementerian Perumahan. Kerana keprihatinan kerajaan, Perdana Menteri memperkenalkan dua inisiatif utama. Yang pertama ialah prihatin yang dilancarkan pada 27 Mac yang lepas. Dan yang kedua ialah penjana yang dilancarkan pada 7 Jun 2020 yang lalu. Kedua-dua ini ialah untuk membantu rakyat di negara kita dalam hadapan dengan COVID-19 ini. Dan ini dua pendekatan dan dua program yang cukup pada saya memberi perhatian yang besar kepada masyarakat di negara kita ini. Dan kalau kita lihat kepada perinciannya, Datuk Seri, bagaimana program ini membantu pemilikan rumah dan adakah ia terhad untuk rumah pertama sahaja? Sebenarnya kita banyak program-program yang dilancarkan di bawah prihatin dan juga bencana ini. Kalau kita lihat di bawah penjana yang dilancarkan oleh Perdana Menteri, dia ada 3 teras utama penjana. Yang pertama ialah memperkasakan rakyat, dan yang kedua melonjak perniagaan, dan yang ketiga ialah merangsang ekonomi. Dalam konteks Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kita ambil pada teras ketiga, merangsang ekonomi, di mana berbagai inisiatif yang berkaitan diberikan kepada KPKT untuk rakyat, iaitu inisiatif bagi sektor hartanah dan perumahan. Seperti mana yang disebutkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, dan terdapat berbagai program dilaksanakan insyaAllah oleh KPKT. Dan juga KPKT sebenarnya juga turut bekerjasama dengan REDA untuk membantu melaksanakan semua inisiatif-inisiatif di bawah penjana. Jadi mungkin Datuk Seri boleh perincikan bagaimana sebenarnya REDA membantu untuk mengurangkan beban KPKT untuk meningkatkan lagi juga merangsang ekonomi dalam sektor hartanah ini. Sebelum itu saya nak sebut sikit bahawa komitmen kerajaan kepada sektor hartanah ini lebih kurang 1 bilion dan 3 inisiatif menggalakkan ekonomi dalam sektor hartanah, iaitu kempen pemilikan rumah HOC 2020, pengecualian cukai keuntungan hartanah, dan yang ketiga had pembiayaan bagi pinjaman rumah ketiga. Seperti yang disebutkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, ada 3 keadaan ini. Yang pertama ialah kempen pemilikan rumah, di mana pengecualian duty stamp surat cara pindah milik sehingga nilai 1 juta dan pengecualian duty stamp perjanjian pinjaman perumahan harga rumah 300,000 hingga 2.5 juta. Bermula 1 Jun hingga 31 Mei 2021. Yang kedua ialah pengecualian cukai keuntungan hartanah individu warga Malaysia, rumah kediaman terhad pada 3 unit rumah dan bermula 1 Jun hingga 31 Disember 2021. Dan yang ketiga ialah had pembiayaan bagi pinjaman rumah ketiga. Kalau dulu kita ada terhad pada 70% pinjaman, sekarang tidak ada. Maknanya kita 90% akan beri sepenuhnya pinjaman. Sepenuhnya? Ya. Kemudian berkenaan dengan kerjasama dengan REDA, di mana KPKT terlibat dalam 2 jenis pemilikan rumah, iaitu 2019 dan HOC 300, di mana kempen pemilikan rumah diumumkan semasa bentangan bajet 2019. Dan ini dilaksanakan secara kolaborasi strategi dengan Persatuan
pemaju hartanah, di mana pembelian tanah memberikan kerjasama kita untuk memberikan kempen kepada masyarakat. Dan kempen memilikan rumah 2019 bukan saja untuk pembeli rumah pertama, tetapi untuk semua rakyat Malaysia. Terbuka kepada pembelian rumah berharga antara 300,000 hingga 2.5 juta. Seperti mana yang disebutkan oleh Perdana Menteri tadi. Itu sebagai poin asas yang diberikan oleh Perdana Menteri. Dari segi rakyat pula, kalau kita melihat bagaimana kemampuan mereka setakat ini pada pandangan Datuk Seri apabila melihat keadaan kesempitan disebabkan oleh gangguan dalam ekonomi dan sebagainya. Ya. Adakah mereka masih lagi mampu untuk membantu merancangkan sektor hartanah meskipun banyak sebenarnya bantuan diberikan oleh kerajaan? Ya. Sebab itulah saya minta supaya rakyat seperti mana yang ditetapkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Seri pada Keberadaan Agung, kita mesti patuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Alhamdulillah kerajaan telah come dengan dua pendekatan prihatin dan penjana untuk membantu rakyat dengan berbagai kemudahan yang saya sebutkan tadi, termasuklah pengecuali stamp, cukai stamp dan sebagainya. Jadi sudah itulah sebelum ini rakyat menghadapi masalah pendapatan, di mana COVID-19 ini memberikan penjejaskan pendapatan seluruh rakyat negara kita. Dari segi sektor ekonomi dan berbagai-bagai lagi. Jadi sudah itulah tekanan yang dirasai oleh rakyat memang tidak dapat kita nafikan. Jadi dengan dua pendekatan prihatin dan bencana ini, saya kira akan dapat membantu sikit sebanyak beban yang dihadapi oleh rakyat. Di antara dalam sektor perhatian ini yang diberikan oleh kerajaan ialah pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat bernilai 250 bilion yang disebutkan oleh Perdana Menteri, di mana beberapa pendekatan yang diberikan oleh kita, oleh kerajaan di bawah KPKT, iaitu yang pertama yang mengecualikan bayaran sewa dan bayaran bulanan. Maknanya pemilik penyewa rumah diberikan pengecualian sewa. Tidak perlu dibayar sewa sehingga diumumkan daripada Mac 20 hingga September. Kita akan melihat kalau mungkin perkara ini perlu dilanjutkan, kita akan bincangkan dan saya ingat bukan wajar untuk kita lanjutkan. Saya kira kalau perlu dan ini diserah kepada kerajaan. Saya kira kerajaan cukup prihatin dengan rakyat. Dan yang kedua ialah pengecualian sewa rumah PPR April hingga September 2020. Pengecualian ini diberikan untuk pembayaran sewa bagi PPR di sewa dan rumah transit KPKT. Maknanya rakyat diberikan pengecualian sewa, duduk di rumah sewa yang disediakan oleh kerajaan. Jadi ini antara cara bagaimana kerajaan boleh meringankan beban kewangan yang dipikul rakyat, terutama yang mereka yang mendapatkan rendah, B40 dan sebagainya. Mungkin Datuk Seri juga boleh kongsikan bagaimana sebenarnya sekarang ini situasi pasaran hartanah selepas kita mengalami pandemik COVID-19. Mungkin agak sukar untuk bukan sahaja si pembeli tetapi juga kepada mereka yang terlibat dalam sektor pembinaan hartanah dan sebagainya juga turut terjejas. Jadi sekarang ini kita berikan sedikit gambaran kepada penonton bagaimana situasi sektor hartanah sekarang ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya tidak banyak perubahan. Walaupun ada kesan kepada akibat daripada COVID-19 ini kepada sektor hartanah perumahan, bahkan semua sektor dalam negara kita. Lepas tu selepas kerajaan mengumumkan PKPP, banyak sektor ekonomi dibuka, perkilangan, industri dan sebagainya dibuka. Jadi nampak pergerakan ekonomi negara bertambah baik. Tetapi kalau kita lalai seperti mana sekarang, kita nampak kes telah meningkat kembali. Jadi saya bimbang kalau PKP dilaksanakan semula, sudah tentulah keadaan sama akan kembali. Di mana ekonomi kita akan terjejas akibat kecuaian masyarakat. Kalau kita lihat dari segi pasaran hartanah dan juga perumahan itu, sebenarnya tak banyak perubahan. Umpamanya kalau kita lihat permohonan lesen untuk lesen baru, kalau kita lihat secara ini meningkat daripada 2019 296 permohonan lesen baru pasaran hartanah ini. 2020 dah 263. Manakala pembaharuan lesen pada suku pertama juga meningkat daripada 465 kepada 603. Jadi kalau kita lihat tidak banyak
perubahan. Maknanya tidak banyak penurunan. Kesan itu tidak terlalu besar, tidak terlalu menjejaskan keseluruhan pasaran hartanah dan ekonomi. Tapi memang ada kesan. Cuma masih lagi terkawal dan kita harap dengan sokongan kerajaan, dengan keprihatinan rakyat, kita dapat pertahankan suasana ini di negara kita ini. Selain daripada itu, ada juga aktiviti-aktiviti yang terhenti sepanjang tempoh PKP, iaitu dalam sektor-sektor yang di bawah jagaan dan penyeliaan KPKT juga, seperti pembinaan, renovation dan sebagainya. Semua ini terjejas. Apabila dimulakan kembali, ada yang tidak mampu untuk membayar untuk perkhidmatan-perkhidmatan tambahan ini. Jadi bagaimana Datuk melihat kepada sektor-sektor yang terjejas ini? Adakah akan ada bantuan tambahan kepada mereka yang terjejas disebabkan oleh PKP ini? Kalau kita lihat sepanjang pandemik COVID-19 ini, 3 peringkat pelaksanaan sekatan perintah kawalan dibuat oleh kerajaan. Yang pertama ialah perintah kawalan pergerakan yang agak ketat kepada kita. Dan yang kedua ialah perintah kawalan pergerakan persyarat. Ya, ada SOP dan pakai high dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah PKPP, iaitu perintah kawalan pergerakan pemulihan dalam keadaan sekarang. Dan kita akui bahawa memang ada kesan-kesan daripada perintah-perintah ini. Walaupun hari ini kita dah longgarkan, tapi kita bimbang, kita takut nanti peningkatan semula COVID-19 ini. Namun kalau kita perhatikan, banyak sokongan-sokongan yang diberikan oleh kerajaan. Umpamanya dulu banyak sektor industri construction dan sebagainya diberhentikan ataupun dibentikan bila PKP dilaksanakan, dan menyebabkan ramai pekerja-pekerja tidak bekerja. Sebagainya dibuang kerja, dan industri ataupun syarikat-syarikat tidak boleh bergerak untuk menjana pendapatan. Namun banyak faktor-faktor lain yang juga memberikan sokong, termasuklah di bawah Kementerian Sumber Manusia dan sebagainya, dilaksanakan oleh Perkeso dan lain-lain. Begitu juga di bawah kementerian kita, KPKT sendiri. Sehingga ini menyumbang kepada menahan ataupun mengurangkan beban yang dirasakan oleh industri. Dan hari ini sektor industri itu telah dibuka kembali dan construction telah berjalan semula, dan saya kira penjanaan pendapatan akan bergerak kembali dan akan membantu pekerja-pekerja dan juga majikan dalam jana pendapatan masyarakat mereka. Dan juga Datuk Seri, kalau kita boleh kaitkan sedikit sektor perumahan ini dengan erti dalam bulan kemerdekaan yang akan datang. Tema yang dipilih ialah Malaysia Prihatin. Dalam kita menghayati temanya Malaysia Prihatin, bagaimana sebenarnya sendiri daripada pihak KPKT cuba mentafsirkan erti tersebut dalam sektor perumahan dan juga hartanah? Mungkin Datuk boleh kongsikan. Awal tadi saya sebut terima kasih kepada kerajaan, Perdana Menteri, kerana cukup prihatin pada rakyat dalam semua bidang, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Dan sempena sambutan Hari Kebangsaan, Malaysia Perhatian dipilih sebagai slogan ataupun moto Hari Kebangsaan. Ini menggambarkan kepada kita bahawa sambutan tahun ke-63 Hari Kebangsaan negara kita Malaysia, mana kerajaan masih lagi memberikan perhatian kepada keselesaan, keharmonian rakyat keseluruhannya. Sebab itulah bagi kementerian banyak aspek yang boleh kita lihat, termasuklah dari segi kebersihan awam, keselesaan di rumah dan sebagainya, dan ini kita teruskan supaya bukan saja di segi ekonomi masyarakat mempunyai kekuatan, tetapi kita juga meminta supaya rakyat dan pemilik-pemilik rumah dan di sistem perumahan PPR dan sebagainya, mereka juga dibina dari segi ekonomi tempatan. Umpamanya kita ada farming, urban farming. Kita bina kebun di kawasan perumahan mereka, dan kita perkuatkan lagi usaha pembersihan di kawasan-kawasan perumahan dan sekitaran. Kerana ini juga tanda perhatian kita kepada rakyat. Dan daripada pihak KPKT sendiri juga mungkin ucapan ataupun mesej kepada para penonton di rumah sempena dengan bulan kemerdekaan yang bakal menjelang tiba, walaupun kita akan sambut dalam keadaan yang agak luar biasa. Mungkin Datuk Seri mempunyai mesej sendiri untuk warga negara Malaysia. Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada kaum muslimin.
kerana 2-3-4 hari lagi kita akan menyambut Haidil Adha, pengorbanan dalam konteks Islam, pengorbanan. Jadi saya kira rakyat mesti berkorban ketika ini. Kita tidak mahu COVID-19 ini menular semula di negara kita. Jadi ini satu pengorbanan. Walaupun kita tidak mungkin beraya dalam keadaan biasa, tetapi ini sesuatu yang wajib kita lakukan. Dan yang kedua, setelah itulah sempena Hari Kebangsaan ini, kita mestilah bersama-sama membela masa depan negara kita, memperkuatkan masa depan ekonomi kita dan sebagainya. Sudah itulah membela masa depan diri kita sendiri. Lepas itulah saya harap ikutilah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Kita jaga kita. InsyaAllah kita akan terus berada dalam sebuah aman, makmur dan sebagainya. Terima kasih banyak. Terima kasih Datuk Seri Dr. Haji Ismail kerana sudi bersama kami dalam Start Pagi Malaysia membincangkan sedikit tentang penjana dan bagaimana kempen-kempen pemilikan rumah telah pun diperkenalkan di bawah Kementerian KPKT untuk membantu merancangkan sektor hartanah negara.